Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan Kak ini. Untuk sahabat yang berada di YouTube channel hari ini Isnin Poligami, terima kasih kerana menonton. Untuk sahabat yang berada di FB Live, terima kasih kerana menunggu daripada tadi dan bersama dengan Kak ini betulkan setting dan sebagainya. So untuk hari ini kita akan berbicara tentang ayat PKP tu. Kak ini faham untuk negeri yang ada 5 negeri kan, Selangor termasuk daripadanya, KL. Kita duduk dekat dalam zon merah yang PKP ni. So kita nak buat macam mana? Dalam grup CCA Cari Cinta Allah, Kak ini punya grup WhatsApp tu, duk panjang daripada semalam bercerita, cakap kenapa sebenarnya apa masalahnya. Rupa-rupanya ada yang berkongsi suami tak dapat nak balik, walaupun jarak rumah 5 minit. Suami tak dapat nak Assalamualaikum, lupa bagi salam. No, okay. Ada sahabat kita yang walaupun jarak rumah 5 minit, 2 minit, 3 minit, tapi suami tetap tak dapat nak balik, tak dapat nak menziarahi isteri dengan baik, tak dapat nak beri giliran bermalam. Kerana apa? Jangan kata giliran bermalam lah. Untuk menjengah pun tak berjaya. Sebab apa? Sebab selama ni memang suami tu tak dapat beri giliran bermalam kepada isteri. Itu pertama. Kedua, bila dia tak dapat beri giliran bermalam, maka dia akan jenguk isteri sahajalah pada waktu siang atau waktu makan tengah hari ke, dia balik sekejap kan. Biasanya kan siang bekerja, so dia balik sekejap, dia akan carilah isteri dia. Macam tu kan. So mereka jenis pasangan yang menziarahi sahaja isterinya. Dan malah Masya Allah, isteri-isteri yang hebat-hebat ni adalah isteri yang memang mampu untuk meredakan, mampu untuk terima dan ajar hati untuk reda. Dua perkara yang berbeza Mampu untuk terima dan ajar hati untuk reda akan kekurangan giliran mereka. So beruntunglah wahai sahabat-sahabat lelaki yang punya isteri begini. Sebab kalian punya isteri yang mampu menerima kekurangan kalian dan mampu untuk ajar hati mereka untuk reda. Ini penting, poin ini penting. Jangan kata tak ada apa pun yang ayang buat untuk abang. Yang ni duduk rumah seronok-seronok aja, abang lah sakit kepala fikir semua. Oh tidak, menunggu tu pun satu penyiksaan. Alright, so kenapa saya kata PKP ni akan jadikan isteri-isteri single? Bagaimana nak membantu isteri-isteri daripada nak jadi normal balik supaya tak jadi single? Okay, pertama sekali, sahabat-sahabat lelaki, sahabat-sahabat perempuan juga, sahabat-sahabat wanita juga, ini adalah zaman yang sangat mencabar untuk kita. Apatah lagi kalau kita tengok statistik dan sebagainya yang kita dapat tahu, yang kita baca, PKP ni menyebabkan penceraian lebih banyak berlaku. So kenapa? Kenapa ada sahabat-sahabat dekat luar sana sampai sanggup bercerai? Walhal selama ni komplain tak ada masa, abang sibuk kerja, abang tak pandang muka saya, abang itu, abang ini. Suami pun sama. Selama ni ayang duk kerja je, tak sibuk nak tak ngadunkan abang dengan anak-anak lah. Ni dua-dua duduk rumah, tak keluar pergi mana-mana. Tapi kenapa bercerai? Kenapa bercerai? Walhal dah elok dah masing-masing kat rumah ni kan. Biasanya benda ni terjadi kerana apa? Kerana sebenarnya ni mengikut pandangan peribadi Kak Ini lah, rumah tangga yang seperti ini nanti Kak Ini akan sentuh sikit bab poligami. Ini kita baru cakap secara keseluruhan saja, general je. Biasanya pasangan yang macam ni, mereka kurang komunikasi dan mereka memilih jalan untuk kurangkan komunikasi tersebut supaya mereka tak gaduh. Mereka memang ada masalah dah lama dah, bertahun-tahun, dan mereka bersabar kerana mereka tak jumpa, tu je. Bukan kerana mereka berkomunikasi. Mereka tak berkomunikasi pun sebenarnya. Komunikasi mereka tu just cakap elok-elok aja. Jadi bila dia cakap elok-elok, dia menahan diri untuk daripada mengeluarkan pendapat, menahan diri daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang dahsyat, walaupun dia dah cuba menyenaraikan seluruh binatang yang ada, tapi dia tahan untuk tak cakap kan. Tapi apabila pasangan tersebut berada di depan mata dia sentiasa, sehari dua boleh tahan, seminggu dua boleh tahan, apabila PKP tempoh hari yang sampai berbulan-bulan, semuanya burst. Dan mereka tidak mampu untuk melalui zaman perit, zaman sakit
dan kepayahan itu. Maksudnya apabila mereka terlalu keras sehingga ia mematahkan. Sedangkan komunikasi itu perlukan seninya. Komunikasi itu perlukan dia perlu didatang dengan cara yang halus. Dia perlukan jiwa yang tenang. Dia perlukan dia perlukan emosi yang terkawal. Dia perlukan body language yang berupaya membawa komunikasi itu ke arah yang bertenang. Itu. Dia bermula dengan mimik wajah, body language. Oh, tak. Dia bermula jauh lagi ke dalam. Dia bermula daripada hati yang tenang. Sebab hati, kalau Kak Yani lah, sebab Kak Yani ni orang ni sebenarnya bukan tenang. Kalau korang nak kenal, orang yang kenal rapat dengan Kak Yani, orang tu tahulah betapa sebenarnya Kak Yani ni adalah orang yang keras. Okay, nampak lembut tapi sebenarnya tidak keras. Terlalu banyak kemarahan dalaman yang bersarang. Dan bagaimana Kak ini bertukar menjadi orang yang cuba untuk bertenang. Proses, masa dan ilmu. 3 benda ni lah. Kita faham itu adalah proses. Kita faham ilmu saja yang dapat bantu kita. Dan kita faham masa akan menjadi ubat kita. So 3 benda yang Kak Yani blendkan supaya proses kita untuk bertenang itu berjaya diimplementkan dengan baik. Dan apabila kita bertenang, kita ajar hati kita untuk tenang, dan kemudian barulah proses untuk berkomunikasi dengan baik itu akan berlangsung dengan jayanya. Contoh, korang bayangkan kalau emosi dalaman kita tak kuat. Contohlah, suami aku ni kan, aku tengok dia kecil besar je. Dengan perangai macam ni, jantan kalau macam ni, tak payahlah duduk dekat rumah. Kalau jantan macam ni, aku boleh cari 10 bersepah dekat luar sana lah. Faham tak? Komunikasi yang seperti ini, kita tak cakap dekat suami. Sebab kita hormat, kita kena taat, kita tak nak gaduh. Kan? Kita nak jalani kehidupan seperti biasa. So, kita tahan. Perkataan yang kita tahan dalam diri kita tu, jenuh. Kita memang jenuh lah menahan. Tahan. Tahan berapa lama memang kita akan cakap, tak apa, aku boleh bertahan. Kita tak cuba jernihkan hati kita pun. Kita tak cuba belajar memaafkan. Kita tak cuba belajar menerima. Kita tak cuba belajar melepaskan. Kita tak cuba pun semua tu. Kita tak maafkan dia. Kita just let it be. Biarkan aja lah. Lantak lah situ. Biarkan demo. Itu yang kita sibuk perkatakan. Sehingga menyebabkan akhirnya jiwa kita sendiri pun dah bersarang dengan semua perkara-perkara yang negatif. Kita sibuk menyenaraikan apa sahaja perkara yang negatif tentang suami. Tapi kemudian kita akan cakap, sebenarnya suami aku tak faham aku pun. Kita keluarkan perkataan macam tu. Walhal tidak. Sama lah, sahabat lelaki pun sama. Kalian dah pandang isteri korang tu, dah macam apa Dah macam gorgon. Dah macam naga berapi-rapi dah. Balik rumah bersepah, bebel tak sudah-sudah, pakai entah apa-apa, badan dah bertukar rupa, bau entahkan lagi. Korang dah nampak dia memang perempuan ni memang menyakitkan hati, tak sudah-sudah. So mulalah kalian pun melihat-lihat wajah orang lain, suara orang lain, duk TikTok sana, TikTok sini, duk FB sana, FB ni, sebab nak tengok wajah, nak tengok suara, nak tengok sebagainya wanita lain yang lebih sedap mata memandang, lebih sedap telinga mendengar. Jadi bila duduk depan isteri yang begitu gayanya, menyebabkan korang seminggu 2 tahan, sebulan 2 mula rasa nak hampuk bini tu kan. Tak sudah-sudah bercakap. Bebel. So inilah yang akan menyebabkan antara kedua kalian, si suami maupun isteri, lama-lama hilang kawalan, lama-lama hancurkan hubungan tu semata-mata untuk melepaskan keladak di jiwa tu. Okay? Boleh faham kenapa ia berlaku. So komunikasi ia bukan bermula daripada luaran, tapi ia bermula daripada dalaman. Apa yang kalian komunikasikan dalam hati kalian? So pagi ni kita check dulu. Apa yang kalian komunikasikan sepanjang daripada bangun tidur sampai sekarang? Katalah masing-masing bangun berapa? Pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7. Apa yang kalian komunikasikan? Apa yang kalian kata-katakan dalam hati ni? Apa yang ada?
adakah sebut, suami aku ni, jantan ni tak sesudah nak kopi. Abang, kencing manis abang tu dah teruk dah. Hai, cubalah bawa bertenang sikit. Tak payahlah nak minum manis je. Itu mulut kita. Dalam kita kata apa? Nak mati katnya lelaki aku ni. Tak reti-reti tu korang sakit cakap aku. Kata apa dalam hati? Si suami pula macam mana? Bangun tidur tengok isteri tu bergolek macam badak berendam tu kan. Perempuan ni aku tengok makin lama makin gemuk badan dia. Tu tengok pemalas lah tu nak pergi masak. Aku ni nak pergi buat sarapan tak reti. Sikit-sikit nak suruh beli. Ni contoh, okay? So, apa yang kalian katakan pada diri kalian? Dalam hati kalian tu apa? Check balik apa yang kita perkatakan di dalam hati. Itu sangat penting. Sebab kata-kata dalam hati itu sebenarnya menunjukkan indikator lah. Dia memberi indikator apa sebenarnya yang bersarang dalam emosi kalian. So, Kak ini pernah berada dalam situasi itu. Kak ini duduk serumah dengan Madu. Serumah masa dengan suami masih boleh bertahan lagi. Masa serumah dengan Madu tu, sebenarnya tak ada apa-apa pun yang menyebabkan apa yang kata orang menyebabkan si Madu dan si Kak Yani ni bergaduh. Tak ada apa isu besar lah sangat. Tapi sebab dia mula-mula dia okey, lama-lama dia jadi bersarang. Lama-lama kita dan kita pula apabila dah bersarang, kita itulah manusia kan, dia akan kompos lagi mana boleh point-point. Tu tidur lagi lah tu. Tu pinggan, tengok ni pinggan tak basuh. Kain tu tak sidai lagi dah pukul berapa dah ni. Tu kakak mengumpat akulah tu. Kita hati kita, jiwa kita menyenaraikan segala perkara-perkara yang negatif walhal benda tu tidak berlaku. So, jiwa kita kata apa, hati kita kata apa yang kita bisikkan dalam hati kita, itu sangat penting. Itulah yang kita perlu perhalusi setiap hari. Apa yang kita katakan di dalam hati. So, benda inilah akhirnya akan membuahkan hasil. Apa hasil yang terbuah daripadanya? Kalau Kak Yani, memang Kak Yani diam. Kak Yani akan freezekan everything dan diam. Tapi muka tu tak ada senyum langsung, tak ada seri langsung, tak ada memek muka yang positif. Kalau mula-mula orang tak kenal, orang kata, Kak Yani nampak lembut, senyum je. Kalau duduk dengan Kak Yani, tahulah waktu bila Kak Yani senyum, waktu bila Kak Yani masam, waktu bila Kak Yani muka stone gila. Bila muka stone gila tu maksudnya apa? Maksudnya hati tu dah terlalu banyak dah perkara-perkara yang negatif. So inilah yang kena dibetulkan. Bagaimana nak betulkan hati yang negatif? Istighfar, solat taubat, bangun tahajud malam, apa lagi? Zikir, betulkan hati, memaafkan, melepaskan perkara yang lepas-lepas. Lagi apa? Itu perkara-perkara yang kita kena buat. Banyakkan mengaji, banyakkan melihat perkara-perkara yang lebih rendah daripada kita. Contoh, bila kita rasa Madu kita tak faham atau suami kita tak faham kan, suami kita macam ni, kita janganlah tengok tu suami orang tu bukan main loving lagi, bukan main romantik lagi. Abang ni dengan saya bukan main keras je, tak ada ke nak cakap lembut-lembut dengan saya. Jangan tengokkan orang yang lebih tinggi daripada kita, tapi tengokkan orang yang lebih rendah. Cuba tengok bagaimana kalau kita ada suami kan, bagaimana ibu tunggal tu, bagaimana dia terpaksa melayani kehidupan dia, melalui kehidupan dia tanpa suami dan hanya anak-anak. Dia tak ada tempat untuk diluahkan kelelahannya, kepenatannya, kan? Kekurangannya. Dia tak ada tempat nak disandarkan, nak diluahkan. Dia hanya berdiri atas kaki dia sendiri. Kak ini pernah menjana 3 tahun. Kak ini tahulah apa perasaannya. Nak ngadu pun tak tahu ngadu dengan siapa. Saat lagi ngadu dengan lelaki, Allah marah. Nak ngadu dengan siapa lagi? So, apa yang jadi adalah apabila kita bandingkan diri kita dengan orang yang kurang daripada kita, itu akan menyebabkan kita secara automatik akan bersyukur banyak-banyak, bersyukur lebih-lebih, besarkan syukur, dan inilah akan menjadikan kebanyakannya akan menurut jalan yang sama, iaitu jalan menuju kepada memaafkan, melepaskan, melupakan, banyak zikir, banyak tahajud dan sebagainya lah. Itu tak payah ajar, semua orang tahu benda tu. So benda-benda ini
Kena buat berapa kali? Banyak kali. Kena buat berapa lama? Lama. Dan ia adalah proses sepanjang masa. Kalau tak mampu untuk berhadapan dengan suami, ini baru sentuh bab hati, belum bab komunikasi lagi. Kalau tak mampu berhadapan dengan suami, tak mampu berhadapan dengan isteri, kita kena berhadapan dengan Allah dulu dan ceritakan segalanya, jangan simpan. Ceritakan segalanya, ya Allah ya Tuhanku, aku dah tak larat, ya Allah ya Tuhanku, aku dah tak mampu nak tengok wajah isteriku, aku dah tak mampu nak tengok kegedikan dia, aku dah tak mampu nak tengok kelaku dia, aku dah tak mampu nak tengok perangai dia. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, bagaimana aku mahu lenturkan rasa ini agar ia terlentur menjadi sepatutnya. Mudah ayatnya kan. Samalah isteri pun sama, ya Allah, dia suami aku ya Allah, tapi aku benci dia ya Allah, aku meluat tengok perangai dia. Dia makan benda yang aku tak suka. Ada sahabat wanita kat Yani tu, seorang tu, dia jenis orang yang tak pernah minum manis. Kalau minum manis pun pakai gula yang sihat-sihat tu. Gula kelapa. Minyak pun minyak kelapa. Punya mahal lah benda. Makanan sihat dia tu sangat mahal. So, bila suami dia jenis minum air gas, mood suami dia mula berubah. Suami dia poligami dan suami dia mula berubah. Dia kata, kau selama ni dia monogami kat perut kempes. Sekarang bila poligami, perut naik ke depan dah kak. Tidur pun mula dah berdengkur. Jadi Kak Yani pun gelak je lah kan. Nak Kang cakap suami dia seronok poligami kan, dia marah pula. So, bagaimana kita nak bantu? Kalau hati kita ni dah berkata-kata begini tentang suami kita. Sebab dia dah tak boleh terima dah. Fizikal suami dia yang memboncet ke depan. Dia jenis orang yang sihat, jaga kesihatan. Berat pun dah turun berpuluh-puluh kilo. Tiba-tiba suami dia degil tak mau dengar cerita. Dan dia berjuang untuk menerima. So inilah yang perlu betulkan hati. Okay, ingat itu suami kita. Dia ada keputusan daripada diri dia. Walaupun kita cuba ingatkan, cuba ajar dan sebagainya. Tapi kena ingat lelaki tak suka diajar, lelaki tak suka diingatkan, dibebelkan, lelaki tak suka diarahkan. Okey. Sahabat wanita, kalau tengok video ni, harap kalian semua faham, lelaki tak suka diajar, lelaki tak suka diarah-arah, lelaki tak suka dibebel-bebelkan. Sekali dua ingatkan sudahlah. Kalau Kak Yani tu setahun adalah agaknya sebulan lah, setahun. Kalau yang berat-berat, hal-hal berat tu, yang berkaitan dengan agama, setahun sekali sudahlah ingatkan. Kalau berkaitan dengan hal-hal biasa tu, sebulan sekali, sebulan 2 kali ke, cukup sikit-sikit je sentuh. Yang lain tu tak payah, biarkan, pandailah dia fikir. Kan? Okey, bagaimana cara nak menegur? Ada setengah sahabat-sahabat ni yang daring kan, terus tegur. Suami kita bukan bodoh, isteri kita bukan bodoh. Mereka adalah wanita dan lelaki yang berakal. So bagi link sahaja pun kadang-kadang mereka faham dah. Tapi mereka buat-buat tak tahu. Okay, so kalau kita dah bagi link, kita dah share kan, cukup lah. Ada sahabat wanita, sahabat lelaki yang dia nak Kak Yani ni, dia nak isteri dia follow Kak Yani. Dia kata bagus kan FB ni, so dia nak suruh. Dia dah bagi sekali, lepas tu dia bagi lagi. Kalau Kak Yani tulis entah apa-apa tu, dia rasa seronok ayat tu, dia copy, dia share kan kat isteri dia. Tak perlu. Okay, tak perlu, jangan buat macam tu. Orang kalau tak suka, dia akan blocking everything. Dan kalau dia suka, dia akan cari. So, sekali sudah. Sekali, 2 kali lah. Sekali bulan ni, 4, 5, 6, 7, 8 bulan lagi, sekali lagi. Dan menunjukkan, okay, ada mediumnya, ada platformnya untuk dia belajar. Cukuplah. Tak payah kita nak kejap-kejap bagi. Untuk sahabat yang bermadu pun sama. Kalau agak dah baik dengan madu tu kan, lepas tu kemudian korang bagilah dekat madu tu. Link sekali cukup lah. Tak payahlah berkali-kali. Nanti kan madu pun naik menyampah. Hai semua. Wah, Puan Hanan alias kita. Apa khabar Sifu? Panjang kau punya Alhamdulillah Kak Yani sihat. PKP ni ada dekat rumah aja, dekat Rawang ni. Boleh dah datang. Siapa-siapa yang dekat sini. Tapi kita tak boleh kita kena buat penjarakan sosial kan. Tak boleh. Jangan datang. Kita jumpa daripada luar aje. Hai macam tu. Korang kat luar pagar, kat dalam pagar. Okay. Saja iklan, maaf merapu sikit. Alright. So kita tadi sentuh bab bagaimana kita nak betulkan apa yang bersarang dalam hati. So sahabat semua, sila check, sila betulkan hati, sila
Yang penting sekali, masing-masing tengok apa yang korang cakap pagi ni. Okay. Okay. Dah check, dah tengok, dah fikir, dah senaraikan. Kot lah tak boleh ni, tulis. Pagi ni aku rasa menyampah tengok isteri aku macam badak tergolek-golek atas katil. Tulis kalau boleh tulis. Kalau tak boleh tulis, ingat je lah. Kedua, suami aku pula. Suami aku pagi ni menyampai isap rokok. Cubalah bangun tolong buang sampah dulu. Aku memang tak boleh tahan tengok suami aku yang sibuk menguruskan diri dia dulu. Bukan uruskan keluarga. Contoh So, apabila kita dah kenal pasti apa yang bersarang dalam diri, kita kena betulkan hati, kita kena maafkan, kita kena cari cara bagaimana nak membersihkan hati. Okay? Google lah atau bacalah apa-apa kisah-kisah berinspirasi bagaimana nak membersihkan hati. Kalau kat ini tadi memang pertama istighfar, kedua solat taubat, ketiga betulkan solat, keempat dekati orang-orang yang baik, kelima mengaji, baca Quran, zikir dan sebagainya. Itu biasalah yang kita buat kan selalu. Dan kelima, kita kena tahu diri kita ni sebenarnya agak-agak kesaitanan ke kemalaikatan. Sebab kadang-kadang kita tak sedar diri kita ni sebenarnya telah dikuasai oleh syaitan. Kak ini tak kata orang lain lah, Kak ini sendiri kan. Tiba-tiba kadang-kadang 2-3 benda tu macam setan sikit perangai aku. Maksudnya kita telah berjaya mengikut setan tu. Maka janganlah biar setan tu menguasai kita. Dan betulkan balik diri tu. Betulkan balik. Okay. Bagaimana kita nak tahu? Satu lagi indikator adalah adab. Akhlak. Kak ini suka menyentuh tentang inilah. Sekiranya kita, Waalaikumsalam warahmatullahi nur hidayah, Tri Sukma. Kalau kita, salah satu indikator yang Kak ini suka tengok adalah kalau agak-agak akhlak kita tu dah ke laut, kita memandang orang lain, especially orang lain dekat yang kita, suami, anak-anak, adik-beradik, madu dan sebagainya, dengan pandangan benci, menyampah, meluat macam bagus engkau tu, itu indikator, itu salah satu indikator jugalah. So kita kena tahu ketika itu kita telah berjaya menjadi geng setan. So kurang hati-hati. Kak ini pesanan ni untuk diri Kak ini sendiri jugalah. Kadang-kadang Kak ini pun sama ni, hantu. Alright. So seterusnya, apabila kita dah berjaya mengawal diri kita, bila kita dah betulkan diri kita, bila kita dah bersihkan hati, barulah kita boleh memandang suami kita. Dia macam ni tau. Korang bayangkan, kalau korang ada tangki. Okay, tangki. Sebelah korang ni ada tangki besar. Korang menyampah kat suami, korang masukkan dalam tangki. Benci, masukkan tangki. Marah, masukkan tangki. Semua korang masukkan dalam tangki. Tangki tu punya besar, tak cukup. Nak terkeluar-keluar lah tangki tu. Benda-benda yang negatif tu semua. Korang tak kosongkan tangki tu, tiba-tiba korang nak pandang suami korang dengan pandangan cinta, kasih sayang, rindu. Tak jadi. Samalah kalau sahabat lelaki pun, tak jadi. So kita kena kosongkan tangki tu, bersihkan, sekurang-kurangnya nipiskanlah dia punya kandungan negatif tu. Bila dah menipis, barulah kita boleh memandang pasangan kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Baru nampak suci muka tu, baru nampak pandangan tu senyum, ada manis senyumnya. Okay. Kak ini kata, Kak ini sebut ni semua kerana Kak ini dah buat. So kalau orang Perak orang Perak, sebab Kak ini dulu kan duduk Perak lama kan. Kalau dulu customer, kalau gaduh dengan customer, kadang-kadang adalah yang cakap muka macam gampang. So maksudnya air muka kita tu pun kena jaga. Cuba tengok. Kalian semua, cuma kita pergi dekat cermin, tengok. Apa rupa gampang ke tak muka kita. Okay? Muka tu. Apabila kita dah berjaya menjernihkan wajah kita, barulah kita mampu memandang suami kita, memandang pasangan kita dengan pandangan yang elok. Yang senyum tu baru ada manis, baru ada serinya. Baru dia tak payah ni tau. Bila kita sebut abang je pun, abang. Suami abang tu sendiri, perkataan abang tu pun ada tenaga dia juga. So bila kita sebut abang, ada tenaga dia. So suami akan dapat tenaga tu. Ni tenaga negatif ke, tenaga positif ke, tenaga apa? Tenaga halilintar membelah bumi ke? Itu yang dia jadi singa tu. So kalau tenaga ini kita salah pakai, kita salah beri, kita salah sampaikan, tenaga tu kita salah sampaikan, dia akan menyebabkan suami pun dapat kadar tenaga tu dengan keadaan, apa lagi bini aku ni,
Dia nak apa lagi ni? Dah start lah tu, dah start engine lah tu. Nampak tak? So benda itulah yang akan akhirnya suami kita pun sibuk lah menyenaraikan semua benda yang negatif-negatif pada kita. Itu yang jadi cerai-berai waktu PKP tu. Yang ni macam mana nak kosongkan tangki tu? Itulah tadi saya sebut tadi, istighfar. Mohon bantuan Allah. Banyakkan tahajud. Ni waktu duha dah kejap lagi, buatlah solat duha. Mengaji, baca Quran, zikir. Sebenarnya kan dalam banyak tu betul, tapi itu ada proses. Dia bukan satu, dia proses. Istighfar, rasa diri hamba, rasa diri kita ada Tuhan, rasa diri kita layak diuji, rasa diri semua tu lah. Semua tu dia kena ada the whole package. Rasa bertuhan, rasa kita hamba, rasa kita memang layak diuji. Dan semuanya tu menyebabkan kita malu untuk berkata-kata perkara-perkara yang negatif. Malu untuk demand negatif. Malu untuk demand everything dan semua benda. Everything dan semua benda sama je kan. Ini. Apabila kita faham akan konsep ini, maka kita akan dengan mudah memaafkan dan melupakan. Di akhirnya mesti memaafkan. Sebenarnya dia akan jadi hilang kosong tangki tu apabila kita memaafkan. Kita maafkan je suami kita, hilang semua tangki tu. Tapi untuk kita proses, untuk kita sampai tahap memaafkan dan melupakan tu, kita kena betulkan dengan cara yang tadi tu lah. Istighfar, solat, tahajud, mohon bantuan Allah dan sebagainya. Boleh faham Dan benda ni berapa kali nak buat? Beribu kali. Kalau kita hidup 365 hari, barangkali 300 hari atau 360 hari tu kita kena buat benda ni. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena sentiasa memaafkan, sentiasa melupakan. Janganlah suami dah pukul kita naik berdarah kepala, hancur tengkorak kita nak maafkan lagi Maafkan, bolehlah maafkan, tapi move on daripada lelaki begitu. Kalau sahabat lelaki pula, janganlah isteri tu dah cakor hari-hari, dah baling kerusi hari-hari, dah keluar rumah entah ikut jantan mana, sibuk juga. Tak apa, abang sabar. Itu bukan sabar ya tuan. Itu membodohkan diri sendiri. Dayus, sila keluar daripada perkahwinan tersebut. Jangan, maaflah Kak Yani ni bukanlah baik sangat Kak Yani tak suruh korang sabar sampai mati. Tak. Kak Yani, Allah tu haruskan penceraian juga sebenarnya. Jangan ingat suruh bertahan je. Tak, bukan semua kes kena bertahan. Ada kes yang kita kena keluar daripada situasi tu. Sampai bila nak duduk dalam situasi yang menyebabkan kita hancur. Alright. Seterusnya, apabila muka dah jernih kan, apabila kita pandang tu, apabila kita sebut perkataan yang ada setengah isteri, bila suami dia sebut yang apa lagi lah, ya Allah, kan, apa lagi, ya bang, apa yang kan. So kenapa sampai timbul perkara macam ni? Walhal apabila suami tu yang itu pahala tu kan, tak kata orang aku pun sama. Kadang-kadang, aduh mak, ni nak masak ni, kenapa bang? Kan, kita dalam hati kita tu berkata-kata perkara-perkara yang macam ni. So apabila kita mula memandang suami kita dengan perkataan, dengan air muka yang lain sikit lah. Nanti bila korang dah lalui fasa tu, korang tahulah, ini maksud Kak Yani tu. Barulah boleh dikomunikasikan dengan baik. Abang, yang ni rasa ada benda yang nak cakap, boleh ke? Dan kata-kata tu dia memberi tenaga yang neutral. Dia bukan memberi tenaga negatif. Suami pun pandang. Suami dah tahu dah apa benda yang nak cakap. Walaupun dia dah menerima, dia dah absorb dah apa yang Kak ini nak cakap tu kan. Walaupun dia macam dah tahu-tahu lah kan kadang-kadang. Tapi kita ni kena menahan. Tadi tu kita cuma cakap. Kalau cakap pun dengan tenaga negatif, apatah lagi kadang-kadang dah cakap semua poin yang kita cakap tu pun negatif. Jadi apa? Itu yang komunikasi akhirnya ke laut. Akhirnya apabila kita bercakap 2-3 kali bercakap, suami menerima dengan kadar yang tak bagus, perbincangan itu akhirnya jadi apa? Jadi gaduh. Tadi pagi Kak ini baru je baca. Setiap kali suami dengan madu saya bincang Kak, akhirnya dua-dua kat balai. Dahsyat kau punya madu dek. Faham tak? Okay. So kita tak nak benda ni berlaku. Kita tak nak perbincangan suami dan isteri ni sehingga jadi pergaduhan. Dan
sekiranya Kak Yani bergaduh dengan suami. Ini banyak kali jadi juga. Setiap kali Kak Yani gaduh dengan suami, apabila kami bincangkan sesuatu perkara dan kami bergaduh, Kak Yani akan berhenti daripada berbincang. Kata dah abang, tak guna pun kita cakap, kita dah gaduh dah. Okay? Dan kita takkan mampu dapat jalan penyelesaian kalau kita dah mula marah. Kadang-kadang berjaya diselamatkan. Maksudnya kadang-kadang apa maksud berjaya diselamatkan? Apabila suami Kak Yani mula rendahkan rasa marah tu, dan apabila Kak Yani pun sama boleh mengawalnya, okay? Dan maka barulah topik perbincangan itu boleh diteruskan. Okay, boleh dibincangkan. Kejap lagi naik lagi angin. Kami tukar sikit topik ke dan sebagainya. Kami berjaya mengawalnya lagi. Tapi kalau dia dah naik makin tinggi suara, Kak ini pun sama, berhenti serta-merta. Dah lah bang, tak payah cakap. Nanti baru kita cakap. Okay, ini pun pernah terjadi. Dan kita kena tahu bila kita nak berhenti. Jangan menonong aja bercakap. Menonong dia terus berkomunikasi. Dia akan korang kena ingat satu benda. Apabila suami mula tinggi suara dan apabila kita tinggi suara, ketika itu hati kalian sebenarnya macam ni. Suara makin tinggi, hati korang macam ni, makin jauh. So ini akan menyebabkan korang tak pergi mana pun. Perbualan korang pun tak ke mana pun. Perbualan korang pun tak akan capai matlamatnya. So berhenti daripada terus berkomunikasi, terus tuturkan apa-apa perkataan tu, berhenti tu koi. Tak guna korang tekohkan pun. Tak dengar pun sebab hati tu dah menjauh. Makin tinggi suara korang, makin jauh hati korang. So berhenti daripada berkata-kata immediately. Okay, berhenti, tinggalkan perbincangan dan akan datang cuba sebut lagi. Cuba cakap, abang ada benda yang nak bincangkan. Tapi sebelum tu reset balik. Jernihkan balik hati, maafkan dia. Cuba bincang semula. Kalau buat 2-3 kali perbincangan yang sama, isu yang sama, cuba untuk dibincangkan, masih belum lagi berjaya dan masih lagi marah, itu bermaksud, kalau kat inilah, itu bermaksud kalian perlu untuk berubah. Kalian tu maksud diri kita sendiri. Maksudnya suami memang tak nak meneruskan apa-apa pun perubahan tentang diri dia. Macam kita perempuan kan, kita nak abang tolonglah, abang fahamlah yang ni macam ni. Dan abang pun perlulah macam ni. Suami tak nak. Samalah suami pun apabila suami dah cakap dengan isteri, awak tu bebel. Apabila suami cakap, isteri tak boleh menerima, maksudnya suami kena terima. Itu yang Kak ini buat. Maksudnya Kak ini ubah diri Kak ini dulu. Kak ini tak ubah suami Kak ini. Kak ini ubah diri Kak ini dulu. Sebab tu korang yang ikut coaching Kak ini tu, dia akan cakap, Kak ini ni asyik suruh saya faham je. Kak ini tak suruh pun, tak sebut pun isteri pertama untuk faham atau suami untuk faham. Kak ini kata tak apa, lagi kalau suami korang tu, bakal suami korang tu atau madu korang tu atau bakal madu korang tu tanya Kak ini pun suruh dia berubah juga. Diri dia berubah, bukan dia suruh bakal madu dia berubah. Tak. Kita mesti kena ubah diri kita dulu, baru kita boleh ubah orang lain. Kalau kita tak nak berubah, sampai bila lah korang duduklah kat situ. Sama ada korang bercerai atau hidup dalam keadaan huru-hara, dindong-dindong. Tak tahu nak buat apa. Okay? Boleh faham So, itu komunikasinya. Itu topik yang Kak Ina nak cakapkan. Okay. Ada satu topik lagi. Topik tu Kak Ina dah sentuh. Ada satu topik lagi. Untuk sahabat-sahabat wanita yang menghadapi ujian PKP, yang berjauhan dengan suami. Kita faham kadang-kadang suami tu walaupun sebenarnya tak rentas daerah pun, jarak rumah dengan rumah isteri pertama dengan kita jarak 5 minit je pun, tapi suami tak boleh balik, suami tak berupaya untuk balik dan menyebabkan kita tak ada nafkah zahir kan dah dapat lah, nafkah batin ni bukan seks semata-mata ya. Jangan ingat seks semata-mata hidup. Dari 3,
Pertama, nafkah seks lah, okey, yang berkualiti. Yang kedua, um, pengetahuan agama. Suami kena pastikan isteri tu ada pengetahuan agama. Tu keperluan rohani tu perlu diisi. Yang ketiga, kebajikan isteri. Kebajikan isteri ni Kak ini sebenarnya yang ketiga ni tak sure kebajikan ke apa. Perkataan tepat tu tak jumpa, tapi dia macam ni lah. Suami ajak isteri pergi taman, atau suami ajak isteri pergi tengok laut, pergi jalan-jalan. Itu adalah keperluan emosi isteri, berada bersama dengan suami, kan? Berbual-bual dengan suami. Suami mengetahui apa update laporan yang terkini lah. Kalau suami Kak ini tu macam tu lah, jumpa, dia akan dengar apa yang Kak ini nak cakap lah, sebab kadang kami tak jumpa beberapa hari kan. So dia akan tanya macam mana apa-apa, so Kak ini akan update. So itu adalah keperluan itu yang Kak ini panggil kebajikan tu, keperluan emosi. Menziarahi keluarga isteri, bawa isteri menziarahi keluarga suami, bawa jalan-jalan, pergi shopping, pergi makan, bukan shopping pun, kadang beli barang dapur je kan, ataupun makan sama-sama dekat kedai makan. Itu semua adalah pengiktirafan yang si isteri rasakan. Inilah suami, ini suami aku, aku isteri dia, gitu. So benda tu semua nafkah batin berbentuk seks dan yang kebajikan isteri tu yang tak dapat tapi pengetahuan agama tu kan, suami bolehlah bagi link-link bagus untuk daripada ustaz-ustaz sekian, tapi tak cukup lah. Isteri bukannya nak itu sahaja. 3 perkara itu perlu dilengkapi oleh suami kepada isteri. Jadi kalau agak-agak bagaimana sekiranya bagaimana kalau tiga-tiga ni tak ada, kan? Tiga-tiga ni tak ada. Dia tak ajar agama, dia tak ajar pun apa-apa benda-benda beragama, semua tak ajar. Dia tak dapat memberi kebajikan isteri dengan baik, dan kemudian dia tak bagi pun seks yang berkualiti kepada isteri dia. Apa yang isteri ni kena buat? Kan? Tarik nafas dalam-dalam dan belajarlah menerima ini ujian, ini takdir, ini telah Allah aturkan 50,000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Okey. Apabila kita menerima ini aturan takdir, kita terima ini perjalanan hidupku. Aku isteri yang berada jauh dengan suami. Jauh tu tak kira lah, jauh 5 minit ke, jauh 5 jam ke, tak kira lah. Aku isteri yang bukan berada bersama dengan aku setiap masa. Aku isteri yang bukan berada bersama dengan suamiku setiap masa. Terima. Ini benda yang pertama, kena terima dulu. Yang kedua, jika sedih, santuni perasaan sedih tu. Raikan perasaan sedih tu. Maksudnya, ya Allah, aku sedih, ya Allah. Nangis. Kalau boleh nangis, nangislah. Kalau rasa nak nangis tu, nangislah. Kalau rasa perlu luahkan tu, perlu luahkanlah. Tapi luahkanlah pada tempat-tempat yang tepat. Bukannya luah di media sosial. Bukan luah di bahagian komen-komen orang punya. Dah laki aku sibuk tak balik. Tak payahlah komen macam tu. Jangan buka aib suami. Dan kemudian, sentiasa doa. Ya Allah, cukupkan aku. Cukupkan aku. So sebenarnya kalau orang kata tak ada doa bahasa Arab ke Kak ini? Kak ini tak doa bahasa Arab. So Kak ini bukan ustazah pun. Kak ini orang biasa, orang awam. Macam kalian juga. So Kak ini doa apa? Ya Allah, cukupkan aku. Ya Allah, cukupkan aku. Bagaimana nak berdoa cukupkan aku ni? Dengan air mata. Bangun sepertiga malam. 3 nafkah yang kita rasa kurang. Nafkah. Tapi biasanya kekurangan pengetahuan agama tadi tu, keperluan rohani tu kita tak rasa sangat. Sebenarnya keperluan nafkah batin berbentuk seks tu kita akan terasa. Dia akan menyebabkan seluruh sistem emosi kita akan tergendala. Biasalah. Samalah, lelaki ke perempuan pun sama kan. Jadi kalau kita diuji dengan perkara ini, tak dapat nak dibantu, tak ada tempat yang boleh dibantu, so maka kita kena doa, ya Allah, cukupkan aku. Cukupkan aku, ya Allah, cukupkan aku. Cukup ni bangun pagi sepertiga malam dan doa nangis-nangis dekat Allah, ya Allah, cukupkan aku. Dia akan sampai satu tahap sikit tapi sangat cukup. Ini adalah doa, adalah perkara yang Kak ini sharekan dengan ramai wanita. Sebab bukan PKP je orang ditinggalkan, ada ramai lagi, banyak lagi kes-kes yang tak PKP pun suami hilang juga. So bagaimana Kak ini nak bantu mereka untuk melalui proses ini adalah dengan cara inilah. Jadi kalau wanita tersebut
sangat tebal imannya, lebih yakin pada Allah, bukan lebih yakin, maksudnya tahap keyakinan dia tu pada Allah lebih tinggi, maka dia akan faham Allah akan memberi kecukupan padanya. Tak payah kata, kalau macam ni kat ni macam mana saya nak ngandung? Ada orang sekali setahun main pun boleh ngandung juga. Apa ke koma susah sangat? Kan? Faham tak? Jadi apabila kita dah sampai ke fasa ini, kita akan insya-Allah kita akan lebih bertenang daripada sebelum-sebelum ni. Janganlah sampai ada orang sampai terlalu negatif, terlalu kata orang hancurlah emosi dia sampai anak kena pukul. Dah lah PKP kita jaga anak seorang-seorang kan. Lepas tu tak pukul anak. Lepas tu tak pukul pun hancurkan emosi anak. Maki hamun anak tu, kesian anak tu. Anak jadi mangsa. Lepas tu sibuk. Bagusnya. Macam manalah boleh jadi anak macam Al-Fatih ni. Kan? Semua anak golongan Al-Fatih. Tapi tiba-tiba bila emosi maknya tu langsung tak berjaya dikawal. So ini yang akan menyebabkan rumah tangga tu hilang sakinah mawaddah warahmah tu. Okay. So sahabat semua, dah 41 minit dah Kak Ini bercakap. Kak Ini kira itu saja. Dan nampak gaya macam tak ada soalan-soalan. Maka tak perlulah Kak Ini nak menjawab soalan-soalan. Sekali lagi, sekiranya kalian merasakan emosi tak teratur, kalau rasa macam untuk sahabat-sahabat yang bermadu, boleh datang kepada kami, insya-Allah. Kami insya-Allah cuba untuk bantu. Dan bagaimana Kak Ini nak bantu tu, itulah kadang-kadang macam mana boleh luahkan, boleh luahkan, itu yang paling penting. Luahkan pada tempat-tempat yang betul. Jangan luahkan kalau sahabat-sahabat sekalian berpoligami, sila luahkan pada sahabat-sahabat yang berpoligami juga, jangan pada yang monogami, sebab mereka kurang faham. Mereka ada rasa empathy, tapi empathy mereka tu tak merasainya. So kadang-kadang mereka kurang faham. So itu sajalah Kak Ini dah sampaikan apa yang Kak Ini patut cakapkan. Terima kasih kerana menonton. Maaf kalau ada salah bahasa, salah kata. Yang baik itu semua datang daripada Allah. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di live yang akan datang. Untuk sahabat semua di channel YouTube Kak Ini, sebab Kak Ini buat record sekali channel YouTube Hariani Isnin Poligami. Terima kasih kerana menonton. Teruskan menonton dan subscribe channel YouTube Kak Ini. Dan terima kasih kerana menyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.